Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, apa khabar semua tuan dan puan? So tuan dan puan, hari ni kita jumpa lagi dengan topik mengenai skinny fat tuan dan puan. So tuan dan puan, kita tak nak buang masa lah. Saya harap tuan dan puan dah solat isyak. Okay, dah ready. Kita hari besok, saya nak ingatkan tuan dan puan, besok adalah hari terakhir untuk saya live. InsyaAllah lepas ni saya akan aktif di YouTube saya tuan dan puan. Jadi kalau tuan dan puan nak join saya punya YouTube tuan dan puan, ni saya bagi link lah. Okey. Saya bagi link terus dekat sini. So tuan dan puan bolehlah follow dekat sana. Jangan lupa subscribe tau. Okey, dan letak notification. Okey tuan dan puan, so hari ni kita nak cerita tentang skinny fat. Alright. Kenapa boleh berlaku skinny fat ni? Alright. Okay, so kita nak tengok sekejap. Saya nak ceritakan dulu tentang macam mana boleh berlaku skinny fat ni. Saya nak banyak sebab, tapi saya ambil 3 je. Okay, yang pertama tuan puan, orang yang mengalami skinny fat ni, okay. Sebelum tu saya nak cerita dulu skinny fat ni apa kan. Skinny fat ni adalah orang yang kurus tapi body fat dia tinggi tuan puan. Right. Orang yang kurus tapi body fat percentage dia tinggi. Jadi tuan puan, you jangan ingat you kurus, dia satu indikator yang dah cukup lah. Sebab tu tuan puan, kalau kita nak buat set program, adalah lebih baik first kali tu kita kena declare, kita kena faham, kita kena jelas matlamat kita. Okay, kita ni nak kurus yang macam mana? Nak kurus yang skinny ke? Kita nak kurus yang fit, firm ke? So benda ni kena jelas. Kalau tak, you akan melilau lah. Nanti orang buat benda ni, you pun ikut. Orang pergi basikal, you ikut. Orang pergi skipping, you ikut. So you tak ada matlamat yang jelas. Jadi kalau you nak turun berat badan, the best way is you turun berat badan pada masa yang sama. You pastikan you punya body fat percentage berada kat dalam keadaan yang sepatutnya lah. Depends dengan you punya tinggi, depends dengan you punya jantina, umur dan sebagainya. So body fat ni dia ada range dia lah. Kalau perempuan dalam 30 tu dah cantik dah. Okay, kalau less than that lagi bagus, tapi susah lah. Okay, kalau lelaki ni dapat 15, 14, okay, 12 lagi cantik. Okay, nak dapat six pack tu 12 ke 8 dah cantik. Okay, tapi kalau tak pun boleh lah dalam 15, still okay 18. Alright. Okay, kalau dah 20 ke atas, lelaki tu dah agak tinggi jugalah 24. Okay, so tuan puan, so ni kita nak ceritakan tentang kita nak ceritakan tentang apa benda skinny fat. Boleh lost pula. Okay tuan puan, so jadi bila kita tak buat latihan bebanan, dia akan mengecut lah. Okay, so kita memang boleh kurus dengan jaga makan tuan puan. Okay, kita boleh kurus dengan jaga makan. Tapi tuan puan, apabila kita jaga makan sahaja tanpa kita membuat latihan bebanan, otot kita lama-lama dia mengecut. Okay, so kita risaukan bab itulah. Okay, jadi tuan puan, ini adalah salah satu contoh. Okay, bukan contoh, ini adalah salah satu point. Okay, point yang kita nak cakap dekat tuan dan puan, bahawa jangan tinggalkan latihan bebanan. Okay, so point yang kedua tuan puan, kita kurang makan. Ini ramai sangat tuan puan. Saya jumpa ramai sangat. Sebab bila saya buat program, ramai yang alami benda ni. Mereka beranggapan diet tak makan. Salah besar tuan puan. Salah besar. So bila you diet tak makan tuan puan, ada possibility, ada komponen makanan yang tak cukup dalam tubuh badan. Contoh kita perlukan karbo untuk tenaga. Okay, so bila you cut down karbo kan, okay, gula tu tak akan sampai ke otak, kurang lah, dan you akan boleh jadi orang kata hypo. Tu yang pertama. Yang kedua, bila you tak ada tenaga segera, karbo ni you kurang ada tenaga. Bila you kurang ada tenaga, you nak buat lift weight yang maksudnya bila you nak buat latihan beban, dia ada kesukaran di situ. Maksudnya tenaga tu tak cukup lah untuk produce energy. Faham So sebab tu bukanlah kita kata ambil karbo tu wajib, tak.
ada percentage karbo yang kita boleh ambil. Okey, bukannya kita makan karbo lebih. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, sumber protein dah definitely kurang kalau you makan kalau you kurang makan. Alright. So jadi bila kita cakapkan pasal kurang makan ni, dah definitely protein you akan ambil kurang daripada biasa. So tuan-puan, berapa protein yang kita kena ambil, nanti saya akan cerita. Alright. Bila protein you tak cukup, kenapa protein ni penting dalam tubuh badan? Sebab protein ni dia macam building block, dia membina otot kita. Sebab tu bila you buat exercise kan, kalau you buat cardio je mungkin you tak ada apa-apa sangat, tapi bila you buat weight training, you tak cukup makan, recovery you akan jadi lambat, hormon you mungkin jadi haywire dan sebagainya tuan-puan. So ada banyak efek daripada benda-benda yang you lakukan ni lah, terutama kurang makan. Okey tuan-puan, saya nak ucap selamat datang lah dekat kawan-kawan yang ada sekejap. Hai Abdul Manaf, hai Emma, sila panggil semua kaum kerabat. Hai Sam. Sam yang handsome, bergaya, beginilah. Tajuk menarik sebab sekarang saya tengah dalam target nak dapat badan. Ya, okey. Teruskan Puan Nur Amira. Puan Nasrinda, Waalaikumsalam. Oh, dia dah panggil kawan-kawan askar semua. Lepas ini dah pernah buat semua kesalahan tu, tak buat latihan badan kurang. Lepas tu start balik dengan cara betul. Nanti saya cerita Puan Nur Amira. Okey. Alright. So, tuan-puan, tolong like, tolong share tuan-puan, supaya kita dapat bagi manfaat kepada orang lain. Okey. So, jadi itu tentang kurang makan jangan takut, saya akan beritahu solution dia. Okey. Alright. So yang terlebih yang ketiga tuan-puan, dia terlebih latihan kardio. Bukan saya cakap jangan buat. Kena faham tau. You jangan overdo. Terutama kardio yang steady state, yang jogging jauh-jauh ni tuan-puan. Okey, kalau you jaga nutrition you dengan baik, okey. Masalahnya, you perasan tak? Ketiga-tiga ni, dia orang buat. Dia tak buat latihan bebanan, kan? Dia memang tak nak makan sebab berdiet, dan dia buat kardio sahaja. So, tuan-puan, kalau you tengok orang yang macam ni, kadang-kadang mereka ni akan jadi skinny fat. Dia orang ada yang muka haggard, muka cengkung, nampak macam tua, okey. Ada juga yang sebab sebenarnya benda yang paling penting sekali dekat dia punya pemakanan tuan-puan. So bila dia tak jaga pemakanan, tu jadi susah tu. Dia nak dapatkan result. Mungkin dia boleh kurus tuan-puan, tapi tuan-puan kalau dia buka baju kan, dia memang akan jadi malu lah. Sebab apa? Banyak excess skin. Sebab tu tuan-puan, bukan saya cakap tak boleh jogging, tak boleh buat cardio, tak boleh buat cycling, boleh. You just masukkan je latihan bebanan dalam tu. Alright, okay. So tuan-puan, saya nak tunjukkan dekat sini juga contoh sekiranya ini skinny fat lah. Okay, orang yang turun berat badan dia, okay, sekali turun dengan lean mass dia. Okay, tuan-puan tengok 160 pound body weight tu kan, tapi dia punya fat 40 pound. Tapi bila dia turun 140 pound dan body fat dia 35 pound, sebenarnya dia membawa kepada 25% body fat percentage. Faham ke tak faham? So maksudnya tuan-puan, walaupun dia turunkan berat badan, tapi body fat dia tetap lebih kurang sama. Ini yang merugikan. Sebab apa? Pada masa yang sama, otot dia turun. Tuan dan puan, saya harap tuan dan puan boleh follow besok. Besok saya akan cerita pasal body analysis lah, body composition. Kita akan cerita pasal body fat percentage dan sebagainya lah besok, insyaAllah. Okay. Jadi besok adalah hari live saya yang terakhir tuan puan. Saya live dekat dalam Facebook ni. Lepas ni saya akan aktif dekat YouTube. Saya akan post gambar dekat video kat sana je sebab saya terlampau sibuk sekarang ni. Okey tuan puan, jadi tuan puan tolong like, tolong share tuan puan jangan lupa like dan share tuan puan So sekarang kita nak pergi the solution. Tapi solution lah. Okey, nanti dulu. Solution nanti. Okey tuan puan,
ada orang tanya macam mana yang gambar skinny fat ke apa semua kan. Tuan puan macam ni lah. Ni contoh lah Okey, tuan puan tengok ni gambar ni, orang yang sebelah kiri tu dia saya nak cari gambar skinny fat yang betul-betul tak jumpa sangat, tapi bolehlah kita kategorikan ni pun lebih kurang macam skinny fat lah. Alright. Dan tuan puan, saya tak boleh tunjuk gambar ni lama, dosa. Okey, so nampak so bila dia turun, dia memang tak ada definition sangat. So selalunya dia akan turun dengan otot sekali lah. Okey. Okey tuan puan. Jadi tuan puan, bila kita nak ceritakan tentang solution tuan puan alright. So benda ni tak buat latihan bebanan. The solution is you kena buat semula latihan bebanan. Bermaksud kalau you rajin lari, tak apa lari, tapi you kurangkan sikit larian you masukkan latihan bebanan. Okey. Dan sebaiknya you pergi target dekat strength dan cuba main compound. Okey, compound ni maksudnya melibatkan otot-otot besar. Tuan dan puan, kalau tuan dan puan tak tahu nak buat macam mana dan sebagainya, perlukan nasihat, konsultansi dan sebagainya, tuan dan puan boleh saja klik kat link appointment ni tuan dan puan. Okey, so saya boleh kalau tuan dan puan ada masalah ke, nak tanya ke apa ke, boleh saja dekat link ni tuan dan puan. Saya dah share dekat situ. Oh, saya salah. Apalah. Okey, ini tuan-tuan. Siapa Nate Diaz? Oh, Nate Diaz. Oh, saya tak kenal pula Nate Diaz. Okey. So, you kena mula buat latihan bebanan dan cuba target kepada compound exercise, buat strength. Alright. Tuan dan puan, adalah lebih baik you buat bebanan yang agak challenging lah. Alright. So target kepada high reps, okay, dengan light weight. Maksudnya bebanan yang ringan tapi ulangan dia tinggi. Berapa tinggi? Mungkin 15, 20, 25 ke. Tapi bukannya ringan sangat lah tapi saya suggest dalam 15 pun dah cantik. Alright. So itu yang pertama lah okay, tuan dan puan, itu yang pertama. Yang kedua tuan puan, okay, macam mana kita nak overcome skinny fat ni? Kita kena pastikan kita makan. Tuan dan puan, jom kita tulis kat situ. Saya dah beritahu dulu, jom kita tulis. Okay, tolong tulis. Nombor 1, kena buat latihan bebanan. Nombor 2, kena cukup makan. So tuan puan, ramai orang yang kira kalori ni kadang-kadang mereka kira dengan salah. Okey, diorang makan terlampau rendah sangat. So adalah lebih selamat kalau kita punya DCR, Daily Calorie Requirement, berada di antara dengan BMR. Okey, maksudnya BMR kat sini, DCR kat sini, kita ambil yang sebelah tengah-tengah ni, antara dua ni, DCI kita, Daily Calorie Intake. Jangan go beyond than BMR. Jangan turun daripada bawah sangat. So kalau atas sikit BMR pun okey. Dan jangan gap terlampau jauh sangat. Okey. So tuan dan puan, pastikan makanan tuan dan puan cukup. Tu yang pertama. Yang kedua, sumber protein tuan dan puan pun pastikan cukup. Since when you try to lift weight, you kena pastikan paling-paling tidak you kena ambil protein dalam 1 hingga 1.2 gram darab dengan berat badan you. Okey, senang kira tuan puan senang kira macam ni. Kalau lah berat badan you 100 kilogram, you kena makan lebih kurang 100 gram protein atau 120 gram protein sehari tuan puan. So macam mana nak dapatkan 100 gram protein ni? Ada calculation dia dan ada kiraan. Dan bukan semua makanan, contoh ayam tu 100 gram ayam jadi 100 gram protein. Tak. 100 gram ayam dalam 20 gram protein, lebih kurang macam tu. So dia ada nisbah-nisbah je lah. Jadi kalau tuan dan puan nak tahu lebih tuan puan, boleh je klik dekat ruang free consultation. Boleh nanti hubungi saya, kita akan discuss tuan puan Saya akan further explain further. Alright. Okay, pastikan makan terutama protein kena cukup. Fungsi protein adalah building block. Maksudnya dia building muscle. Okay. Jadi bukanlah jadi badan bodybuilder, tapi dia mengurangkan chances untuk otot tu mengecut. So pada masa yang sama, kalau kita cakap dalam bahasa sains, dia pastikan badan kita dalam nitrogen balance. Okay, positive nitrogen balance. Alright.
Okey, dan seterusnya tuan-puan, kurangkan sedikit latihan kardio. So sekiranya you buat latihan 5 hari, pastikan 2 hari tu weight training dan 3 hari you buat kardio. Dan kardio tu janganlah lebih daripada 30 minit cukup tuan-puan. Okey, mungkin juga kardio tu you boleh tukar juga kepada HIIT. Okey, it depends pada you. Kalau you suka sangat nak lari jauh-jauh, boleh, tapi jangan jauh sangat lah. So you, sebab apa? Sebab you pernah jumpa tak marathon runner yang badan sado? Tak ada kan? Sebab apa? Memang orang-orang yang macam ni badan dia tak akan jadi besar. So sebab penggunaan tenaga ni dia akan tarik sekali dengan protein. Sebab bila dia long distance runner, dia akan menggunakan juga protein, lemak, glycogen, protein, lemak, glycogen. So dia akan menggunakan orang kata bersilih ganti. So kita tak nak sampai kita punya lemak tu menyusut atau digunakan sebagai sumber tenaga. Okay, alright. So jadi betul badan tak gelebih. Okay, saya nak baca sikit soalan. Ada ke soalan? Tak nak badan dia betul. Right. So betul. Okay, Amira menjawab soalan. Jadi tuan-puan, sampai sini sajalah perkongsian saya. Jadi saya tunggu soalan. Kalau ada soalan boleh saja tanya. Saya tunggu dalam 2-3 minit. Kalau ada soalan, saya tunggu. Okey. Tuan-puan, sementara tu saya nak beritahu tuan-puan, sekiranya anda telah buat banyak perkara kan, maksudnya dah cuba dah macam-macam tapi masalah berat tak turun, ataupun dah tak ada progres latihan, ataupun you mengalami masalah sakit sendi dan otot, boleh sahaja dapatkan konsultansi secara percuma bersama saya selama lebih kurang dalam 30-45 minit macam tu lah tuan-puan. Okay, so boleh klik dekat komen yang saya tinggalkan tu, okay, yang ada ni https recharge.co free SS tu. Okay, kita boleh bincang lah, okay, bagaimana kami boleh membantu anda untuk mengatasi masalah anda tu. Okay, dan normally konsultasi ni lebih kepada nak tahu permasalahan yang anda hadapi dan bagaimana kita boleh bantu. Alright, so ada apa lagi soalan? Kalau tak ada, saya tamatkan lah tuan-puan. So tuan-puan, tolong besok ramai-ramai. Terima kasih yang bagi like, bagi love ni. Saya ucap terima kasih sangat-sangat. Satu like ni semua turun 1 kilo agaknya. Okay, training lepas tu buat Joe Sensei kata bagi pendapat buat weight training lepas tu buat HIIT macam mana. Saya tak sarankan you buat macam tu lah. Okay, saya tak galakkan. Sebab dua-dua ni dalam high intensity, unless you athlete. Tapi kalau you orang biasa cukup. Okay, sebab badan kita dia stress, dan kadang-kadang kalau kita buat terlebih sangat, dia boleh jadi overuse. Betul Abdul Manaf. Sekarang ramai perempuan dah membership. Okay, lelaki pula kaki kardio. Aduh, betul. Sebab apa kita suka bila wanita dah mula ada awareness tentang weight training. Okay, sebab weight training ni sangat membantu orang. Bukan saja nak kurus perempuan, dia banyak sangat benefit weight training ni, terutama pada wanita. Saya tak dapat nak buat live nanti insyaAllah tuan dan puan follow YouTube saya. Saya akan post video-video yang berkenaan semua kat sana. Alright. So tuan-puan, kalau tak ada apa-apa lagi, kita jumpa lagi pada sesi esok tuan-puan. Besok saya nak ceritakan tentang komposisi badan tuan-puan. Dia dalam komponen fitness komponen berasaskan kesihatan, health related. Yang kelima yang jarang orang cerita, iaitu komposisi badan. Jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.